Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semua pelajar. Untuk minggu ini kita teruskan dengan pembelajaran bagi pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Minggu ini giliran untuk kita pelajari yang berkaitan dengan pendidikan kesihatan. Tajuknya adalah kekeluargaan untuk tingkatan 3. Baik. Baik, kita lihat sedikit pengenalan petikan akhbar yang diberikan di sini sebelum kita memulakan pembelajaran pada hari ini. Baik, semua pelajar tolong rujuk pada buku teks masing-masing untuk kita dapat lihat bersama-sama. Bagi keratan akhbar yang pertama yang dipetik pada 25 Oktober, Kota Tinggi Johor. Lelaki pekak yang berusia 50 tahun dikenakan hukuman penjara selama 81 tahun dan 8 sebatan oleh Mahkamah Seksyen kerana merogol anak perempuannya yang berusia 17 tahun. Di situ kita lihat berlakunya satu kes yang melibatkan daripada seorang lelaki yang berusia 50 tahun yang telah diberi hukuman dan dipenjara dalam tempoh masa yang lama 81 tahun dan dikenakan 8 sebatan atas kesalahan merogol anak perempuannya sendiri. Baik, satu lagi kes yang dipetik daripada pada tarikh 31 Oktober di Lahad Datu Sabah. Kes yang kedua ini seorang lelaki yang berumur 41 tahun. Dia mengaku bersalah dia merogol anak perempuannya yang berusia 10 tahun dalam usia yang masih muda dan dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun dan berserta 10 sebatan oleh yang dijatuhi hukuman ini daripada Mahkamah Seksyen. Ini adalah sumber-sumber infografik yang berkaitan dengan kes sumbang mahram di Malaysia pada tahun 2017 daripada akhbar bernama. Itu yang akan kita belajar hari ini yang berkaitan dengan sumbang mahram. Apa yang dimaksudkan sebagai sumbang mahram? Baik, kita mulakan dengan objektif pembelajarannya terlebih dahulu. Objektif pembelajaran yang pertama, kita akan lihat apa itu maksud sumbang mahram. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan sumbang mahram? Kemudian yang kedua, kita akan belajar dan lihat bagaimana untuk kita mengatakan tidak, cara untuk berkata tidak bagi mengelak daripada berlakunya kes-kes seperti yang kita baca tadi, bagi mengelak berlakunya kes sumbang mahram. Kemudian yang ketiga, kita nak bincangkan yang berkaitan dengan peranan ahli keluarga. Apa yang sepatutnya ahli keluarga lakukan dengan tujuannya mengelak daripada berlakunya kes sumbang mahram dalam keluarga. Dan yang terakhir, kita akan lihat bagaimana ataupun di mana untuk kita laporkan kes-kes sumbang mahram ini jika berlaku dalam keluarga kita. 4 objektif pembelajaran yang akan kita lihat untuk hari ini. Baik, satu lagi petikan tajuk utama kes sumbang mahram. Dua lagi kes seperti yang kita lihat tadi. Di sini ada dua. Dan di sebelah kanan muka surat ini adalah dua lagi kes 8 September Shah Alam Selangor. Bapa yang berumur 36 tahun pula dijatuhi hukuman selama 48 tahun penjara dan 24 sebatan oleh Mahkamah Jenayah Seksual terhadap kanak-kanak.
Okey, selepas mengaku bersalah atas 623 kesalahan jenayah seksual yang dilakukan terhadap anak perempuannya yang masih berusia 15 tahun, iaitu berumur 15 tahun di tingkatan 3, kalau ikut umurnya. Kemudian kes yang kedua di Sarawak pada 19 September. Seorang pekerja buruh yang berumur 38 tahun mengaku bersalah terhadap 16 pertuduhan. Dan beliau dikenakan hukuman 30 tahun penjara beserta sebatan bagi setiap pertuduhan. Okey, maksudnya dia ada 16 sebatan. Sebab dia ada 16 pertuduhan di situ. Okey, dia dijatuhi hukuman ini di Mahkamah Seksyen sebab merogol anak perempuannya yang berusia 13 tahun. Okey. Okey ya. Sumber yang dipetik ini adalah daripada Bernama, kes-kes yang berkaitan dengan sumbang mahram. Okey, baik. Kita nak lihat sedikit pengenalan yang berkaitan dengan sumbang mahram. Baik, sumbang mahram ni telah dikenal pasti satu jenis penganiayaan secara seksual. Okey, penderaan secara seksual yang memberi kesan yang buruk. Dia boleh menyebabkan kesan yang buruk, terutamanya kepada kesihatan dari segi fizikal, mental dan juga sosial. Okey, baik, perbuatan sumbang mahram ini merupakan satu larangan yang sangat keras dalam semua budaya maupun agama yang ada di Malaysia. Sama ada yang pada masa kini ataupun pada masa yang lepas, masih sama. Okey, perbuatan sumbang mahram ini adalah dilarang keras oleh semua jenis budaya agama yang ada di Malaysia. Okey, siapa yang terlibat dalam kejadian sumbang mahram? Okey, apabila berlaku kejadian sumbang mahram, kebiasaannya ia akan melibatkan individu yang mempunyai hubungan keluarga. Contohnya seperti ibu, bapa, datuk, anak-anak, adik-beradik, saudara-saudara rapat yang lain seperti ibu saudara maupun bapa saudara. Barulah kita boleh panggil kes sumbang mahram jika jenayah-jenayah ataupun penganiayaan seksual yang dilakukan individu-individu tersebut mempunyai kaitan ataupun hubungan keluarga antara satu dengan yang lain. Okey, baik. Kemudian sumbang mahram sumbang mahram ini adalah satu perbuatan perseorangan yang dilakukan secara sulit. Okey, disebabkan itu tindakan undang-undang agak sukar untuk dikuatkuasakan. Okey, manakala di Malaysia, Akta 792. Akta 792 ini adalah akta yang berkaitan dengan akta kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017. Ini merupakan akta yang terbaru, yang paling baru, yang terkini, yang telah dikuatkuasakan dengan tujuan melindungi kanak-kanak yang menjadi mangsa, terutamanya dalam kes-kes kejadian sumbang mahram tadi, iaitu penganiayaan secara seksual daripada anggota keluarganya yang tersendiri. Okey, baik, itu adalah pengenalan kepada maksud sumbang mahram. Okey, kita lihat sedikit maklumat kepada kita. Hukuman yang berkaitan dengan kesalahan sumbang mahram tadi. Okey, hukuman bagi kesalahan sumbang mahram mengikut Seksyen 376B Kanun Keseksaan. Okey, dalam Seksyen
376B Kanun Keseksaan ini, hukuman bagi pelaku sumbang mahram. Okey, siapa yang melakukan kesalahan ini, ya, kesalahan sumbang mahram, hendaklah diseksa penjara selama tempoh tidak kurang dari 6 tahun, okey, dan tidak lebih daripada 6 tahun, dan hendaklah juga dikenakan dengan sebatan. Okey, Akta 376B ini memperuntukkan hukuman penjara, okey, paling minimum tidak kurang daripada 6 tahun, manakala yang paling maksimum pula tidak melebihi 20 tahun dan disertakan dengan hukuman sebatan. Okey, manakala Akta 559, okey, yang berkaitan dengan Akta Kesalahan Jenayah Syariah, wilayah-wilayah persekutuan, 1997 Seksyen 20, ya, perbuatan sumbang mahram ini, jika mana-mana pihak, orang yang terlibat melakukan jenayah sumbang mahram ini, okey, adalah melakukan satu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau disebat, okey, dan tidak melebihi 6 sebatan, atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman yang dinyatakan tadi. Okey, dua akta yang dapat kita lihat di sini yang berkaitan dengan kesalahan sumbang mahram, hukuman-hukuman yang akan dikenakan kepada pesalah-pesalah sumbang mahram. Okey. Baik, yang seterusnya, buka di muka surat yang berikutnya, kita lihat pada aspek yang berikutnya, iaitu haruan makan anak. Okey, kita lihat apa yang dimaksudkan dengan haruan makan anak. Baik, seorang guru di situ cuba menerangkan kepada kelasnya yang berkaitan dengan sumbang mahram. Dia menyampaikan satu ceramah lah. Okey, kita lihat petikan dialog yang diberikan. Okey, baik. Guru tersebut menyatakan, tahukah murid-murid apakah yang dimaksudkan dengan sumbang mahram? Okey, dia jelaskan di sini sumbang mahram ataupun incest mengikut Kamus Dewan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Okey, maksud kepada sumbang mahram tadi adalah perlakuan zina yang berlaku antara dua orang anggota terdekat dalam sesebuah keluarga. Contohnya abang dengan adik perempuan ataupun ayah dengan anak perempuannya, seperti kes yang kita lihat tadi, petikan akhbar tadi, anak telah dilakukan perkara yang tidak baik oleh ayahnya sendiri, sehinggalah menyebabkan berlaku tangkapan dan diberi hukuman. Okey, kemudian guru tersebut meneruskan bertanya kepada pelajarnya, Azman, bolehkah kamu terangkan kepada kelas bagaimana perbuatan sumbang mahram ini boleh berlaku? Kemudian Azman pun menjawablah kepada soalan guru tersebut. Perbuatan sumbang mahram boleh berlaku secara fizikal ataupun bukan fizikal. Ingat, dua jenis lakuan sumbang mahram, fizikal dan bukan fizikal. Okey, bagi maksud lakuan secara fizikal, iaitu meraba kemaluan mangsa, meraba dipaksa memegang kemaluan pendera, atau berlakunya penembusan faraj, dubur atau mulut mangsa dengan objek jari ataupun zakar pendera. Okey, itu dari segi fizikalnya. Manakala lakuan dari segi bukan fizikal, dia melibatkan lebih kepada stimulasi secara lisan, percakapan melalui perbualan, panggilan telefon secara lucah, eksploitasi lisan dan bukan lisan dari segi pergerakan, sign language dan sebagainya. Itu boleh dikategorikan juga sebagai kelakuan sumbang mahram. Dua jenis kelakuan sumbang mahram secara fizikal, iaitu melibatkan sentuhan, secara tidak fizikal, iaitu melibatkan lebih kepada lisan, simbol, secara lisan dan bukan lisan. Baik, yang seterusnya,
kita akan berikan situasi kepada kamu. Kamu hendak fikirkan jawapannya. Apa yang patut kamu lakukan berdasarkan kepada situasi-situasi yang diberikan di sini. Okey, cuba kita lihat di sini. Berdasarkan kepada situasi yang berikut, jelaskan cara kamu berkata tidak untuk mengelak berlakunya kes sumbang mahram tadi. Okey, baik, situasi yang pertama, terutamanya kepada pelajar perempuan. Okey, bapa, situasi yang pertama, bapa masuk ke bilik anak pada waktu yang tidak sesuai. Waktu tidur yang telah lewat dan sebagainya. Tiba-tiba bapa cuba masuk dan tidur bersama kamu. Apa yang boleh kamu lakukan? Okey, cuba kamu typekan di bahagian chat. Saya nak lihat jawapan kamu. Apa yang boleh kamu katakan kepada bapa kamu? Okey. Baik, kemudian bagi situasi yang kedua. Okey, situasi yang kedua, seorang abang mengajak adiknya menonton video lucah. Okey, saya rasa kamu tahu apa itu video lucah. Okey, baik, ini untuk pelajar lelaki pula. Apa yang boleh kamu lakukan? Apa cara bagaimana untuk kamu berkata tidak kepada abang kamu jika abang kamu mengajak kamu menonton video lucah bersama-sama. Okey, baik, kemudian yang ketiga, situasi yang ketiga, pakcik saudaranya melakukan sentuhan di tempat yang tidak sepatutnya, terutamanya pada pelajar perempuan. Okey, pakcik kamu datang berhampiran dengan kamu, kemudian dia cuba meraba, sentuh tempat-tempat yang sensitif, kemaluan, dada dan sebagainya. Okey, apa yang boleh kamu katakan? Okey, cuba typekan di bahagian chat. Baik, kemudian yang keempat, situasi yang terakhir untuk hari ini, datuk anda ingin mandi bersama-sama secara tiba-tiba. Bagaimana untuk kamu katakan tidak bagi mengelak daripada berlakunya kejadian yang tidak diingini berlaku? Okey, baik, keempat-empat situasi ini cuba kamu berikan jawapan yang kamu ada, okey, di bahagian chat dan tuliskan sama ada situasi 1, 2, 3 ataupun 4. Saya nak lihat respon jawapan daripada pelajar-pelajar sekalian. Okey, baik. Sambil kamu menulis, kita akan teruskan pada yang berikutnya. Kita akan lihat peranan ahli keluarga kita bagi mengelak daripada berlakunya kejadian sumbang mahram tadi. Okey, baik. Yang pertama, melalui pendidikan agama. Setiap daripada agama, saya yakin tidak membenarkan perkara sumbang mahram ini untuk dilakukan. Okey, dengan mengamalkan nilai-nilai murni berdasarkan kepada agama kamu masing-masing, melakukan ibadat bersama-sama, meluangkan masa bersembahyang dan sebagainya, okey, melalui pendidikan agama. Okey, itu yang pertama, bersama ahli keluarga. Okey, yang kedua, ahli keluarga perlu tahu membezakan sentuhan kasih sayang dan juga sentuhan yang berkaitan dengan nafsu, nafsu secara seksual. Okey, kita perlu mengajar ahli keluarga supaya tahu kemahiran asertif, mengajar tentang kemahiran asertif. Okey, tahu berkaitan perbezaan dan berani untuk menyuarakan rasa tidak selesa jika kamu rasa terancam dengan tindakan-tindakan ahli keluarga kamu yang lain. Okey, kemudian yang ketiga, cuba meningkatkan status ekonomi, membaiki status ekonomi. Okey, cuba sediakan keadaan rumah yang selesa dan selamat. Sebagai contohnya, jika keluarga tersebut mempunyai anak yang ramai, kebiasaannya anak lelaki dan anak perempuan diasingkan bilik
tidur mereka, supaya tidak bercampur, bagi mengelakkan daripada berlakunya kes-kes sumbang mahram sesama ahli keluarga. Okey, kemudian memantau penggunaan media massa, media sosial. Okey, banyak sekarang terdedah pada masa kini memang zaman IT, kemudahan-kemudahan IT, penggunaan media-media sosial sangat meluas. Okey, oleh itu peranan ahli keluarga perlulah mengawasi ahli keluarga mereka, apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton melalui internet, YouTube, Instagram dan sebagainya, dengan menghadkan masa penggunaan. Okey, tidak terlalu banyak meluangkan masa, menghabiskan masa dengan media-media massa. Okey, ibu bapa, abang, kakak yang mempunyai adik, perlulah kawal bahan-bahan bacaan pada saudara-saudara kita yang lain. Cuba lihat apa yang mereka baca, apa yang mereka lihat, dan juga tontonan-tontonan di media massa, YouTube dan sebagainya. Okey, kemudian mengasingkan tempat tidur anak yang berlainan jantina, seperti tadi yang saya jelaskan, di membaiki status ekonomi tadi. Okey, iaitu dengan menerima dan menghormati perbezaan jantina. Tiada diskriminasi gender, lelaki atau perempuan. Semuanya perlu dilayan secara saksama, adil. Kemudian menjalin rasa tanggungjawab untuk memelihara kehormatan diri masing-masing. Kemudian yang seterusnya, prihatin dan memberi kasih sayang kepada ahli keluarga dengan cara mendengar luahan hati. Jika ada ahli keluarga yang bermasalah, yang mempunyai masalah untuk berkongsi, kemudian berkongsi masalah, pendapat dan sebagainya, berbincang. Dengan adanya perbincangan, hubungan sesebuah keluarga itu akan menjadi lebih baik, lebih akrab. Kemudian menentukan batasan perhubungan, dengan mengamalkan kemahiran asertif seperti tadi, dan juga mengetahui hak dan juga batasan bagi seseorang ahli keluarga terhadap ahli keluarga yang lain. Bukan semua boleh serbu macam tu saja. Okey, perlu ada hak dan juga batasan-batasan tertentu, walaupun dalam hubungan kekeluargaan yang rapat. Okey, masih ada lagi hak dan juga batasan. Dan yang terakhir, memantau pergaulan. Elak daripada berlakunya pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Pergaulan yang terlalu bercampur. Okey, tidak ada had dan batasan, tidak terkawal. Mengenali setiap kenalan dari anak-anak. Ibu bapa perlu mengetahui anaknya berkawan dengan siapa. Oleh itu kita tidak perlu rasa terlalu annoying dengan soalan-soalan yang daripada ibu bapa bertanyakan kepada kamu, siapa dengan siapa kamu berkawan, dengan mana dia tinggal, siapa ibu bapanya. Ibu bapa mahukan yang terbaik untuk anak-anak mereka sendiri. Okey. Baik, saya nak beri sedikit maklumat tambahan. Siapakah golongan yang berisiko tinggi untuk berlakunya kejadian-kejadian sumbang mahram tadi? Okey, dengan berlakunya peningkatan kadar-kadar penceraian ibu bapa yang bercerai. Okey, disebabkan ibu bapa yang banyak bercerai, lebih ramai kanak-kanak, anak-anak mereka akan terdedah kepada risiko yang tinggi bagi berlakunya kes sumbang mahram. Contohnya, jika seseorang ibu ataupun bapa berkahwin semula, anak-anak mereka akan tinggal serumah dengan ibu ataupun bapa yang baru. Oleh itu mereka terdedah kepada risiko yang lebih tinggi untuk penganiayaan seksual oleh ibu atau bapa tirinya berbanding dengan bapaknya sendiri. Walaupun ada kes bapa sendiri yang melakukan kepada anaknya, tetapi risiko yang lebih tinggi jika ibu atau bapa yang berkahwin semula, yang anak-anak tersebut akan mendapat ibu atau bapa tiri yang baru. Okey, baik. Apa yang boleh kamu lakukan jika kamu menjadi mangsa kepada kes sumbang mahram tadi? Okey, first sekali apa yang kamu perlu ingat di kepala, di minda. Okey, ini
adalah bukan kesalahan yang kamu lakukan. Itu yang pertama. Bukan kamu yang melakukan kesalahan tersebut. Kamu merupakan mangsa. Okey, sumbang mahram ini adalah satu jenayah yang boleh dilaporkan dan telah diperuntukkan akta-akta tertentu bagi kes ini dan ada hukumannya. Okey, baik. Kamu perlu memaklumkan kepada orang yang lebih dewasa, terutamanya orang yang boleh dipercayai. Contohnya siapa? Okey, seperti guru ataupun kakak, abang ataupun ibu ataupun bapa. Siapa saja yang mempunyai kamu rasa dia boleh dipercayai untuk diceritakan perkara ini, kes ini. Okey, perkara ini perlu didedahkan. Ia tidak pernah menjadi satu perkara yang terlewat untuk didedahkan. Okey, walaupun ia adalah perkara yang telah lama berlaku. Tapi anda masih boleh mendapatkan pertolongan. Ingat, diri kamu adalah tanggungjawab kamu. Tiada siapa yang boleh membantu. Diri kita adalah tanggungjawab kita untuk mengurus dan menjaganya. Okey, baik. Apa yang akan terjadi kepada kamu apabila perkara sebenar ini telah dilaporkan ataupun telah diketahui? Ingat sekali lagi, ini adalah bukan kesalahan kamu. Kamu tidak akan dipertanggungjawabkan di atas apa kesalahan yang terjadi. Kamu ingat, kamu tidak keseorangan. Bantuan akan sentiasa ada di sisi. Pastikan kamu beritahu ataupun laporkan pada pihak yang betul, yang boleh dipercayai. Okey, kemudian kamu boleh berkongsi masalah-masalah kamu ini dengan orang yang lebih dewasa yang bertanggungjawab dan boleh dipercayai. Kalau di sekolah ada siapa? Kamu boleh laporkan kepada guru ataupun kaunselor sekolah. Baik, jika kamu tidak dapat sokongan, kamu rasakan apa yang kamu ceritakan kepada orang yang dipercayai tersebut tidak mendapat sokongan yang baik, dapatkan bantuan daripada tempat-tempat yang lain. Seperti kamu boleh berjumpa dengan doktor-doktor yang ada berhampiran dengan kamu. Okey, baik. Selain doktor, kamu juga boleh berjumpa dengan polis, kaunselor ataupun rumah perlindungan sementara. Okey, baik. Jika kamu laporkan kes ini, apa yang akan terjadi kepada pelaku kesalahan jenayah tersebut? Hukuman minimum 5 tahun penjara, maksimum 20 tahun termasuk sebatan. Seperti yang kita lihat tadi di awal tadi. Okey? Baik. Kesan kita nak lihat kesan sumbang mahram terhadap mangsa. Jika kamu terlibat dalam kes seperti ini. Okey. Sebilangan besar mangsa akan mengalami kesan negatif yang sangat serius dan memerlukan rawatan terapi apabila mereka semakin meningkat dewasa. Antara kesan-kesannya, yang pertama, dia akan rasa hilang kepercayaan terhadap orang lain. Dia susah untuk percaya kepada orang lain disebabkan oleh kes yang berlaku. Okey. Kemudian yang kedua, dia akan takutkan dengan hubungan intim. Dia akan berasa takut untuk rapat, untuk mengenali orang lain. Okey. Kemudian dia akan menjadi murung, rasa ingin bunuh diri, tingkah laku yang akan menyebabkan dirinya semakin rosak, keyakinan diri akan semakin rendah, rasa bersalah, marah, rasa terasing, mungkin juga akan berlaku penyalahgunaan dadah, pemakanan akan tidak seimbang, dan juga masalah personality. Melalui pengalaman-pengalaman yang buruk yang telah dilalui ataupun traumatik yang tanpa rawatan yang diambil yang sewajarnya, ini akan boleh menyebabkan post stress traumatic disorder, PSTD, dan ini akan menjejaskan dalam tempoh masa yang panjang. Dia akan menjejaskan kesihatan mental mangsa tersebut. Ramai mangsa sumbang mahram ini tidak melaporkan perbuatan ini ataupun tidak memberitahu ibu ataupun bapa. Kerana apa? Kerana mungkin mereka akan rasakan pelaku jenayah tersebut
akan mendapat kesusahan hukuman. Contohnya seperti dipenjarakan, disebat. Kadang-kala terdapat juga ibu-ibu yang tidak menyokong anak mereka jika pesalah adalah orang yang menjadi sumber pendapatan kepada keluarga. Orang tersebut yang menyara keluarga tersebut. Okey. Kesan negatif ni yang serius ni biasanya terjadi jika mangsa tersebut tidak meminta bantuan, tidak mendapatkan sokongan. Dia akan berlaku penganiayaan yang berterusan dalam tempoh masa yang panjang. Oleh itu adalah penting kepada mangsa-mangsa sumber mahram tadi untuk mendapatkan sokongan, rawatan, perlindungan. Okey? Baik. Antara orang ataupun tempat yang boleh kita dapatkan bantuan, seperti orang dewasa yang boleh dipercayai, pihak polis, hospital, melalui talian kasih 15999, kaunselor sekolah, dan juga jabatan kebajikan masyarakat. Selain melaporkan kesemuan mahram kepada pihak di atas, tindakan lain boleh diambil adalah seperti yang berikut. Mengadakan pendidikan keibubapaan dan kekeluargaan, memberi kaunseling, pendidikan kekeluargaan kepada bekas pesalah, menyediakan perumahan kemudahan prasarana yang lengkap yang mampu dimiliki, terutamanya kepada orang yang mempunyai pendapatan yang rendah, dan yang terakhir sekali menguatkuasakan undang-undang seperti Seksyen 376B. Okey? Baik. Itu pembelajaran untuk kita pada hari ini. Okey, kita akan buat soalan kuis pada sesi yang berikutnya. Okey.